bila kita tengok laporan daripada WHO, mungkin data ni sebenarnya dia lagi ramai yang digigit ular dan lagi ramai yang meninggal dunia disebabkan gigitan ular. Tetapi dia tidak direkodkan disebabkan masalah pengumpulan data. Dan seterusnya adalah untuk kes yang digigit oleh obor-obor, dianggarkan lebih kurang 150 juta manusia digigit obor-obor di seluruh dunia setiap tahun. So dia satu jumlah yang sangat besar lah, ya. Dan juga untuk kes gigitan anjing, lebih kurang dalam 10 juta manusia digigit anjing. So saya tak letakkan banyak statistik. Kalau saya letak semua statistik memang banyak lah. Dan kalau kerja dekat tempat saya Lahad Datu ni dia mencabar sikit. So basically kalau kecederaan yang disebabkan oleh binatang buas ni memang ada banyak lah, ya. Paling famous sekali adalah digigit oleh buaya. Tetapi antara digigit buaya ni, kalau dekat Lahad Datu ni kita cuma ada dua jenis buaya saja. Yang pertama adalah buaya air masin. Yang kedua adalah buaya darat. Tapi buaya darat ni dia cuma gigit manusia perempuan saja. Just gurau ya, jangan marah ya. Okey. Basically gigitan dan juga sengatan haiwan ni, apa implikasi dia terhadap manusia? Pertama adalah kita panggil sebagai kecederaan mekanikal lah. Maksudnya bila digigit tu dia boleh menyebabkan luka, kecederaan. Kalau dia terkena pada saraf boleh menyebabkan kecederaan saraf, dan jika tidak dirawat dengan betul dia boleh menyebabkan kecacatan, ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pendarahan dan juga renjatan. So yang ini kita ada cerita sedih beberapa tahun lepas, ya, di mana kita ada satu pesakit di Sabah ni, dekat Lahad Datu yang saya kerja ni, dia sangat luas dan dia ada kawasan-kawasan felda yang mana untuk sampai ke hospital tu dia ambil masa 3 ke 4 jam untuk sampai ke hospital. Jadi salah seorang pesakit ni dia sebenarnya digigit oleh buaya di bahagian kaki. Tetapi sebab ilmu rawatan kecemasan tu tak pendedahan tu tak berapa meluas dalam kalangan penduduk awam, dia luka tu tidak dirawat dengan betul. So pesakit meninggal dunia disebabkan oleh renjatan ataupun pendarahan yang teruk. So benda tu memang sangat-sangat sedih lah, ya. Dan yang ketiga, dia boleh menyebabkan kita panggil sebagai jangkitan zoonotik ataupun jangkitan yang penyakit berjangkit yang boleh disebabkan oleh sama ada virus ke bakteria yang ada pada mulut ataupun di kuku binatang-binatang tu. So antara contohnya adalah tetanus, ya, ataupun kancing gigi. Rabies ni kalau dekat Sarawak kita still ada kes rabies ataupun penyakit anjing gila lah, ya. Dan yang lain-lain bakteria, virus tu memang sangat banyak lah, ya. Dan topik perbincangan kita hari ini sebenarnya adalah kita nak fokus kepada gigitan ataupun sengatan haiwan yang boleh menyebabkan gejala envenomasi. So ataupun maksudnya gigitan dan juga sengatan haiwan berbisa. So petang ni saya tak nak sentuh banyak, saya tak nak sentuh semua, cuma ada beberapa sahaja sebagai contoh. Dan kalau ada soalan yang nak ditanya nanti boleh tanya. InsyaAllah saya cuba jawab, ya. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita kena tahu dulu istilah supaya bila kita ikut perbincangan ni, kita faham apa sebenarnya yang Dr. Naim merapu ni kan. Alright, so first kita ada istilah kita panggil sebagai bahan toksik, ya. So bahan toksik ni dia apa-apa sahaja bahan yang berupaya untuk menyebabkan kesan buruk kepada sistem biologi tubuh, sama ada dalam bentuk fizikal ataupun bentuk kimia. So kita panggil sebagai bahan toksik lah. So tak kisahlah sinaran radiasi ke, bisa ular ke, jadi dia adalah bahan toksik. Okey. Istilah yang kedua yang saya nak perkenalkan juga adalah kita panggil sebagai racun. Jadi racun ni dia adalah sejenis bahan toksik yang berupaya menyebabkan kematian ataupun penyakit apabila terdedah, ya. Dan ketiga adalah toksin. So toksin ni dia adalah bahan protein yang dihasilkan oleh organisma hidup dan boleh menyebabkan selalunya kesan jangka masa pendek, ya. Contoh bahan toksin adalah bisa lah, ya. So kita kena bezakan istilah sebab kalau kita tengok kadang-kadang surat khabar ada banyak istilah yang tidak tepat yang digunakan. Contohnya digigit ular beracun, ya. So bila kita cakap pasal keracunan ni dia merujuk kepada apa-apa sahaja bahan ni, tak kisahlah sama ada bahan toksik ke ataupun bahan toksin daripada tumbuhan dan juga haiwan, dia mendatangkan kesan kepada manusia melalui kaedah sama ada kita cium dia punya bau, kita tersentuh, kita tersedut, tersuntik, termakan, terminum. Dan jadi dia menyebabkan kesan kepada tubuh kita.
Ya, contoh keracunan paling famous adalah keracunan ubat-ubatan lah. Termakan, tersuntik. Okey, clear ya setakat ni? Okey. Istilah yang saya nak perkenalkan hari ini adalah bisa. Jadi bisa ni dia adalah campuran banyaklah bahan dalam dia ada protein, dia ada lemak, ya, dan dia dihasilkan di dalam organ yang kita panggil sebagai kelenjar bisa. Jadi untuk dia menyebabkan kesan kepada manusia ni, dia mestilah disuntik ke dalam badan manusia menggunakan sistem penghantaran bisa ataupun kita panggil sebagai venom delivery apparatus. Dan apabila bisa tu disuntik ke dalam badan manusia, dia akan mendatangkan kesan kepada manusia. Jadi kesan ni kita panggil sebagai envenomasi. Alright. Dan haiwan berbisa tak semestinya beracun. Contohnya ular. Ular dia sangat berbisa. Tetapi untuk sesetengah orang, ular adalah satu contoh makanan yang sangat sedap. So kalau dekat tempat saya, banyak kes yang saya jumpa, kadang-kadang bila kita rawat pesakit yang digigit ular ni, kita nak tahu spesies ular tu ular apa. So bila kita tanya ular apa yang gigit, ular tu dekat mana sekarang? So dia orang jawab, dia gigit kita, kita balas dendam lah. Ular tu kita makan. So last kali kita pun terpaksalah rawat pesakit tu menggunakan berdasarkan gejala yang muncul saja. Sebab ular tu dah tak tahu ular apa. Dah selamat masuk dalam perut dah kan. Alright. So di sini gambar ni saya nak tunjukkan contoh perbezaan sistem bisa yang ada dalam haiwan yang berbeza. So gambar yang kat sebelah kanan ni adalah gambar ular lah. So ular ni dia ada kelenjar bisa, dan kelenjar bisa ni bila dia dihasilkan, dia ada organ yang menyebabkan bisa ni dia boleh mampatkan bisa tu. So dia hasilkan bisa, dia kumpul, dan bila digigit manusia ni, dia ada taring. So daripada taring ni bisa akan dimasukkan ke dalam badan manusia. Alright. So itu untuk ular. Dan contoh seterusnya adalah untuk obo-obo. Jadi obo-obo ni kalau kita perasan dia ada banyak sesungut. So dia bergantung kepada spesies obo-obo tu. Ada obo-obo yang ada sampai beratus sesungut. Ya? Jadi untuk setiap sesungut tu, dia ada berjuta-juta sel penyengat yang dipanggil sebagai nidocyte ataupun nidosis lah. So apabila dia terkena kulit kita, dia diaktifkan oleh kita panggil sebagai rangsangan mekanikal. So dia akan mengeluarkan yang sel penyengat tu, dia akan mengeluarkan satu bebenang yang boleh menyebabkan banyak bisa dihantar ke dalam badan. Okey, clear ya? Dan yang ketiga contoh adalah kita punya penyengat lah, tak kisahlah lebah ke, tebuan ke. So di hujung ekor dia tu, dia ada dia punya macam jarum peniti. So bisa akan masuk ke dalam badan bila dia sengat kita. Alright. So bagaimana gigitan juga sengatan haiwan ni boleh berlaku? Dia disebabkan kita panggil sebagai interaksi dinamik lah antara manusia dan juga haiwan. So untuk dalam contoh dalam kes gigitan ular, antara penyumbang utama kes gigitan ular adalah disebabkan oleh aktiviti pertanian. Tak kisah di Indonesia ke, di Malaysia ke, memang banyak kes disebabkan oleh aktiviti pertanian, khususnya di sawah-sawah padi. Dan untuk kecederaan disebabkan oleh haiwan laut ya, macam saya cakap tadi, ular pernah masuk dalam saya punya seluar tapi saya tak kena sengat. Tapi sebab itulah kecederaan marin ni biasanya banyak disebabkan oleh aktiviti semasa dia nak buang haiwan berbisa tu daripada pukat. So bila dia memukat, ada ular, ada obo-obo melekat pada pukat. So waktu proses nak buang ular tu stres, gigit mangsa. Yang ketiga juga adalah disebabkan sesetengah pekerjaan lah yang terpaksa kita panggil sebagai kerja-kerja yang melibatkan interaksi dengan haiwan. Contohnya sebagai kerja di zoo yang menempatkan ular-ular ataupun haiwan berbisa. Alright. Seterusnya juga interaksi dinamik ni berlaku disebabkan oleh kemusnahan habitat dan juga ekosistem lah ya. Macam contohnya gambar yang saya tunjuk sekarang ni dia adalah ular kapak bakau. So ular kapak bakau ni sebenarnya dia ditemui di kawasan-kawasan yang ada pokok bakau. Tapi bila proses pembangunan semakin maju, banyak hutan-hutan bakau dimusnahkan.
ataupun ada juga yang dia buat ladang sawit yang berdekatan bakau. So akibatnya haiwan-haiwan berbisa ni dia kita panggil sebagai migrate. Dia berpindah daripada habitat asal dia ke kawasan-kawasan yang seterusnya. Sebab tu sekarang ni ada ular kapak bakau ni ditemui dalam ladang sawit disebabkan oleh pemusnahan alam sekitar, ya. Yang kedua juga disebabkan oleh kerosakan ekosistem ataupun disebabkan pemanasan global, disebabkan oleh penempatan atas air, boleh menyebab kita panggil alga bloom. Ini untuk kes yang menyebabkan sengatan obo-obo lah. So alga bloom ni maksudnya obo-obo dia memang ada kawasan tu, tapi disebabkan ada banyak faktor-faktor ni, dia merangsang pertumbuhan dan juga pembiakan obo-obo ni secara besar-besaran. Jadi bila ada banyak obo-obo dekat dalam satu kawasan tu, risiko untuk kita sengat lagi tinggi. Dan yang ketiga juga adalah kalau datang dekat Sabah ni, kita ada kawasan yang kita panggil sebagai perkampungan atas air. So kita ada banyak kes mangsa disengat oleh obo-obo waktu dia mandi-manda di bawah rumah. So perumahan atas air ni memang sangat famous lah kalau dekat Sabah ni. Dan yang menariknya, kebanyakan penduduk ni dia tahu ada obo-obo tu dan dia juga tahu yang pernah ada kes ada orang mati disengat obo-obo, tetapi mereka masih lagi meneruskan aktiviti bermain dalam air walaupun tahu ada bahaya di dalamnya. Dan seterusnya adalah melalui aktiviti pelancongan lah, ya. Kadang-kadang obo-obo tu dia tak banyak dalam satu kawasan perairan tu. Tapi katakanlah bila ramai sangat orang pergi melancong, mandi-manda dekat kawasan tu, jadi risiko untuk individu tu terkena sengatan obo-obo ataupun haiwan marine lagi tinggi. So gambar di sebelah ni, gambar adik comel ni saya suka letak dekat sini. Ini adalah gambar keratan akhbar tentang seorang tak silap saya warga negara Korea, kalau tak silap lah, yang disengat obo-obo di Sabah beberapa tahun yang lalu dan juga meninggal dunia lah. So kes ni juga bila saya baca-baca semua, antara kes yang menyuntik rasa ingin tahu dalam diri saya untuk belajar lebih lanjut tentang gigitan haiwan berbisa. Dan di kawasan Sabah juga ni, dia aktiviti pelancongan adalah antara aktiviti utama yang menjana ekonomi. Tetapi kita juga kena tahu dan sedar ada yang saya panggil sebagai the dark side lah, sisi gelap dalam aktiviti pelancongan. Contohnya, aktiviti pelancong yang tidak terkawal, pelancong boleh sesuka hati tangkap ular, masak ular. Ya? Ataupun kalau tengok yang video ni, ya, so bayangkan ada pemandu pelancong yang tidak bertanggungjawab, dia tangkap ular secret ni, ular laut ni, sejenis ular laut, dia bagi kanak-kanak main dengan ular tu. Sedangkan gigitan daripada ular laut ni kalau kena gigit ni memang boleh menyebabkan kematian. Jadi ini adalah antara perbuatan yang tidak bertanggungjawab lah. Dan dua gambar di paling hujung ni pula adalah di Sabah ni kita ada satu pulau, Survivor Island, ataupun dipanggil sebagai Pulau Ular. So dekat sana tu ular memang sangat banyak. Kalau anda pergi dekat sana, dekat kawasan berbatu tu, memang boleh dikatakan dipenuhi dengan ular. So ular ni dia tak kacau orang, tapi manusia ni pula dia gatal nak pergi kacau, pergi tangkap, belik dekat leher dan sebagainya, tanpa mereka sedar risiko gigitan ular tu sangat tinggi. Okey, yang seterusnya adalah gambar ni, yang tepi ni dia adalah ikan stonefish lah, ataupun kalau dekat Semenanjung selalu dipanggil ikan depu, kalau dekat Sabah dipanggil ikan kapuk. So ular ikan ni bisa dia terdapat pada bahagian atas, dia punya sisik atas dia tu. Tetapi kecederaan yang berlaku bila kita tengok kes banyak yang disengat di tangan. So kita pelik macam mana dia kena gigit dekat tangan. So bila kita buat kajian selidik, kita cek balik, rupanya dia suka, manusia ni dia bela haiwan-haiwan eksotik ni, dia bela dekat dalam akuarium. Contohnya ikan stonefish ni, dia bela dalam akuarium sebab orang suka tengok. Bila dia makan mangsa dia, dia memang agresif. Memang seronok kalau kita tengok ikan ni tangkap mangsa dia. Ya. Dan kita juga pernah ada kes, ya, daripada Malaysian Society Toxinology. Kita ada pernah kes
yang digigit oleh ular yang bukan native di Malaysia. Contohnya digigit oleh ular rattlesnake ni, dia hanya ada dekat US, Amerika saja. Dan ada yang tidak bertanggungjawab, dia seludup secara haram masuk dalam Malaysia, dia bela. Jadi bila digigit ular ni, dia mendatangkan masalah. Sebabnya kita tak simpan ubat antivenom ataupun ubat antivisa untuk rawat sengat gigitan yang disebabkan oleh ular eksotik ni lah. Dan yang seterusnya, macam yang saya cakap tadi, ular haiwan berbisa ni, dia berbisa tetapi tidak beracun. So dalam gambar ni adalah gambar ikan scorpion fish tu yang dah selamat dijadikan makanan lah. Rasa dia memang sedap, memang sangat sedap. Dan hanya chef-chef yang terpilih saja yang boleh sediakan ikan ni sebab dia tahu dekat mana dia punya bisa dan sebagainya. Tapi kalau kita orang awam, kadang-kadang kita tak biasa, kita nak makan, nak masak, boleh terkena gigitan dan juga sengatan. Alright. So sebelum kita pergi spesifik, saya harap saya ada masa, saya nak kongsi sikit lah antara cabaran dan juga pengurusan kes gigitan dan juga sengatan haiwan berbisa lah. Yang pertamanya, bagi saya berdasarkan saya punya penelitian dalam masa 8 tahun ni, keadaan sudah banyak berubah lah. Ada banyak penambahbaikan. Waktu saya mula-mula kerja dulu, kita dapati kita tak ada panduan ataupun protokol yang jelas macam mana kita nak rawat gigitan ular ataupun haiwan berbisa. Dan tenaga pakar kita waktu tu pun tak ramai yang tahu pasal ni. Dan doktor-doktor tu, macam saya juga dulu pun, saya pun pernah jadi doktor yang muda, saya sendiri pun tak terdedah dengan kes-kes gigitan haiwan berbisa ni. Jadi bila kita ada pesakit yang kena gigitan dan juga sengatan haiwan berbisa ni, kita jadi blur. Kita pun tak tahu macam mana nak rawat benda tu semua. Tapi syukur alhamdulillah ya, di Malaysia ni kita ada beberapa badan yang menjalankan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan juga sesi konsultasi. Maksudnya kalau doktor ada masalah untuk rawat kes-kes haiwan berbisa ni, kita ada badan, contohnya Malaysian Society on Toxinology dan juga Remote Envenomation Consultation Services. Dia boleh menyediakan khidmat untuk didik para doktor muda kita macam mana nak rawat kes-kes. Dia disediakan untuk 24 jam, 7 kali seminggu. Dan juga KKM juga baru-baru ni pun telah menerbitkan satu guideline untuk merawat gigitan ular. Selain itu juga kita pun mengadakan bengkel-bengkel untuk melatih para staf perubatan untuk merawat kes lah. Ya. Yang kedua adalah cabaran dia adalah struktur geografi ataupun tempat. Salah seorang kita punya pakar dalam merawat gigitan ular ni, dia bekerja dekat Sarawak. So dia berkongsi pengalaman kepada kita macam mana pesakit yang digigit ular di kawasan pedalaman Sabah terpaksa naik 4-wheel drive 8 jam ya, melalui jalan yang teruk baru jumpa hospital untuk diberi rawatan. Dan kalau dekat Sabah pula, kadang-kadang kita dekat contoh kita dekat pantai timur Sabah, kita nak hantar pesakit ke pantai barat, kadang-kadang jalan pun runtuh. So memang agak mencabar sikitlah ya. Dan seterusnya adalah jurang pendidikan ya. Jurang pendidikan terutama sekali kalau masyarakat di pulau dan sebagainya, dia tidak didedahkan dengan teknik-teknik yang betul untuk merawat. Sebab tu kita ada banyak kes bila digigit haiwan berbisa ni, mereka hanya datang ke hospital lepas 4 jam, 5 jam ataupun 8 jam selepas digigit atau disengat haiwan berbisa. So bila dia datang tu keadaan boleh dikatakan memang orang kata dah nyawa-nyawa ikan lah ya. Dan ilmu dan juga teknik rawatan pertolongan cemas yang tak tepat ya. Saya pernah buat penelitian, kita pergi ke pulau-pulau, kita tanya orang kampung macam mana mereka rawat kes yang disengat oleh obo-obo. So ada banyak feedback yang saya dapat. Ada yang cakap kalau kamu kena sengat dengan obo-obo, kamu kena cepat-cepat minum darah. So dengan minum darah barulah bisa obo-obo tu boleh hilang. Ada juga yang bagi tahu yang untuk rawat obo-obo, sengatan obo-obo ni, kita kena cari perempuan yang ada rambut paling panjang, masukkan rambut dia tu dalam mulut sampai habis, sampai masuk dalam perut, lepas tu tarik, barulah bisa obo-obo tu boleh dibuang. So tu antara teknik-teknik first aid yang kita panggil sebagai yang tidak tepat lah ya. Dan juga faktor-faktor lain, contoh stateless people lah. Kalau dekat
Sabah ni ada penduduk yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan. So bila mereka tak ada IC, mereka takut nak datang hospital. So bila dah terdesak betul-betul, dah nak hampir mati, baru mereka datang ke hospital. Dan juga beban keuangan lah. Ya. Kes disebabkan oleh gigitan ataupun sengatan haiwan berbisa ni, dia spektrum penyakitnya ada yang mild ataupun yang biasa-biasa saja hingga ke tahap yang sangat teruk dan kritikal hingga perlu masuk ke ICU ataupun diberi ubat antivenom lah. So kos dia memang sangat tinggi. Dan yang terakhir macam saya cakap tadi, masa mendapatkan rawatan lah. So bila lambat datang hospital, maksudnya kadang-kadang tak banyak yang kita boleh tolong. Ya. Dan pasal bajet pula ya. Contoh untuk ubat ya, katakanlah seseorang tu digigit. Sebab tu saya marah ya. Saya marah dengan video yang pemandu pelancong bagi orang main ular berbisa sebab katakanlah ditakdirkan dia digigit oleh ular berbisa dan juga mengalami envenomasi dan memerlukan ubat yang kita panggil sebagai antivenom ni, harga satu vial antivenom ni paling last saya cek RM13,000. Jadi RM13,000 mangsa memerlukan biasanya 1 ke 3 vial lah. Maksudnya kalau dia perlukan 3 vial, dah untuk kos rawat tu dah RM30,000 dah. So ni belum lagi termasuk kos untuk masuk dekat dalam ICU. Ya? Dan untuk box jellyfish antivenom pula, 1 vial harga dia RM2,600. So kalau mangsa tu mengalami kardium terhenti, maksudnya jantung dia dah stop, kita kena bagi 3 ke 6 vial. So lebih kurang dah harga dia dah RM6 ke RM12,000. So tinggi kos dia. Sebab itulah bila CEP cakap buat program preventive medicine, saya sangat sokong dan bersetuju. Sebab untuk kita cegah ni, dia lagi bagus berbanding untuk rawat mangsa tu. Ya? Alright. So kita pergi dengan gigitan ular. Ya? So basically dekat Malaysia ni kita ada 4 kumpulan utama lah ular. Ya? Kita ada elapid, viper, colubridae dan juga python lah. So saya terangkan sedikit ya. So contoh elapid adalah kita punya ular tedung selar lah ya, ular ataupun king cobra, Ophiophagus hannah ya. Saya tunjuk gambar je lah ya. So yang seterusnya kita ada ular senduk ataupun Naja cautia. Kalau kita tengok yang dekat belakang ni, dia macam ada satu mata dekat belakang dia. So ni kita panggil sebagai Naja cautia. Dan kadang-kadang kita tengok spesies, contoh kalau yang ada juga ular tu yang belakang dia bentuk spek. Tapi yang tu tak ada dekat Malaysia, yang tu dekat India. So yang saya tunjuk ni spesies yang ada dekat Malaysia je lah. Ya? Yang ketiga pula ular senduk juga, tapi yang ni kita panggil sebagai ular senduk Sumatera. Dia yang special sikit pasal ular ni, dia boleh sembuh bisa. So bisa ni kalau dia masuk dalam mata, boleh menyebabkan buta. Selain daripada tu, kalau dia patuk mangsa, bisa masuk, dia boleh menyebabkan gejala yang kita panggil sebagai gejala neurotoksik lah, ataupun ancaman kepada sistem saraf kita. Ya. So yang ni ular katam, ya, sejenis elapid juga. So saya tunjuk gambar saja. Ya, ni contoh ular pantai biru ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil sebagai coral snake. Dulu masa saya belum mula belajar bab-bab ular ni, saya ingatkan coral snake ni ular laut sebab dia nama dia coral. Coral ni terumbu karang. So tapi sebenarnya dia dipanggil sebagai coral snake disebabkan warna dia yang cantik. Dia ada banyak jenis ular coral snake ni, dia mempunyai warna yang berbeza dan sangat cantik lah. Ya? Tapi sebenarnya coral snake ni dia ular darat lah. Ya? So ni contoh juga ular coral tu, warna dia berbeza dan cantik. Dan seterusnya adalah ular, di bawah elapid juga adalah ular laut dan juga ular krik laut lah. Ya? Kalau dekat Semenanjung seterusnya adalah ular kapak. Ya? Kalau dekat Semenanjung, dia ada kita panggil sebagai ular kapak bodoh lah. Ya. Tapi kalau dekat Sabah, kita tak ada ular kapak bodoh ni. Kita ada spesies ular yang lain. So, siapa tahu kenapa ular kapak ni dipanggil ular kapak bodoh, boleh cek. Mana tahu betul nanti dapat hadiah ke. Ya. Dan ular ni, kita nak belajar pasal ular ni, kita kena tahu pasal geografi ular tu. Sebab lokasi berbeza, dia ada spesies ular yang berbeza. So macam saya cakap tadi, ular kapak bodoh tu dia ada dekat Semenanjung tapi tak ada dekat Sabah.
Macam contoh dekat Sabah pun pula kita ada ular yang special. Kita ada ular kapak Gunung Kinabalu dan juga ular kapak hijau Gunung Kinabalu. Yang ni dia hanya ada di kawasan Gunung Kinabalu sahaja. Ya. Dan ni juga adalah ular kapak juga yang ada di kawasan-kawasan ladang sawit. Ya. Ni pun contoh ular kapak juga. Yang sebelah kiri ni ular kapak hijau Sabah. Dia cuma ada dekat Sabah saja. Ya. Yang seterusnya yang cantik di sebelah ni pula adalah ular kapak Sumatrana Pit Viper. So semua ni berbisa lah. Ya. Dan seterusnya juga yang ni pun ular kapak juga. Yang kalau dekat Sabah ni kita panggil sebagai Tropodelema subannulatus. Tetapi dia punya sepupu dia ni kalau dekat Semenanjung dia ada banyak dekat Tokong. Dia panggil sebagai ular kapak Tokong lah. Ya. Dan juga majoriti besar dia adalah daripada kumpulan kita panggil sebagai Colubridae lah. Colubridae ni maksudnya taring ular tu. Kalau yang tadi taring dia di depan. Kalau Colubridae taring dia di belakang. So kumpulan ular terbesar adalah Colubridae. Colubridae ni majoriti dia ada bisa, tetapi bisa dia tak spesifik untuk manusia kecuali beberapa jenis lah. Contoh ular boiga dan juga yang ni adalah kita panggil redneck keelback. Dan yang terakhir sekali adalah ular sawa. Ular sawa ni dia biasanya dia tak ada bisa, tetapi kecederaan dia lebih pada kecederaan mekanikal. So kalau kena gigit dengan ular sawa ni memang tisu yang hancur tu memang sangat teruk lah. Alright. So kita kena faham ular ni bila dia gigit manusia ni, kadang-kadang orang selalu cakap, oh aku pergi dekat bomoh ni baca-baca ayat, okey. Terus okey, hebat ular ni. Tapi kita kena gigit. Bila kita kena gigit dengan ular ni, kebanyakan ular ni dia tak suka gigit kita sebab kita ni bukan mangsa dia. Ya? So kebanyakannya bila digigit manusia, dia tu hanya bagi warning saja, ancaman. So bila digigit ni dia menyebabkan kita panggil sebagai dry bite. Dry bite ni maksudnya digigit tetapi bisa tak dimasukkan ke dalam badan manusia. Jadi majoriti kes gigitan ular sebenarnya adalah dry bite. Ya, so bila kena gigit tak ada apa-apa masalah. Okey je. Tetapi biasanya kita akan masukkan pesakit ke dalam ward sekurang-kurangnya 1 hari. Sebab kita nak tengok kadang-kadang ada juga kes di mana bisa ular tu masuk dalam tubuh. Tetapi dia berada di bawah lemak kulit. Jadi dia ambil masa untuk bisa tu masuk ke dalam sistem badan. Baru dia mendatangkan kesan kepada manusia. Dan kalau dia mendatangkan kesan, kita panggil sebagai kesan dia ada banyaklah. Neurotoksik ni maksudnya menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Ya. Hematotoksik menyebabkan masalah kepada darah lah. Contoh darah jadi cair. Ya. Myotoksik pada daging, kardiotoksik pada jantung. Sitotoksik ni adalah kepada kita punya sel tubuh. Ya. Clear ya? Alright. So ni antara gambar contoh kesan gigitan ular lah. Macam ular sawa macam saya cakap tadi, luka dia tu memang sangat kotor, dia ada banyak bakteria di dalam tu dan kita perlu cuci dengan yang sangat teliti dan juga perlu ubat antibiotik juga. Dan kalau dia digigit oleh ular yang menyebabkan neurotoksik, apa yang berlaku adalah sebab kita punya saraf ni dia kontrol macam-macam benda dalam tubuh kita. Dia kawal kita punya degupan jantung, dia kawal kita punya pernafasan ya. Jadi dia juga kawal kita punya otot. So bila kena gigitan ular neurotoksik ni, mangsa boleh dia jadi lembik. Lembik ya. Dia punya otot dia macam lembik lah, lemah. Kita punya otot pernafasan tidak berfungsi sehingga kita terpaksa bagi bantuan pernafasan disebabkan oleh kegagalan sistem pernafasan ya. Dan antara tanda-tanda yang ni saya cuma tunjuk gambar je lah ya. Ptosis ni maksudnya mata dia ni macam tertutup. Orang panggil macam mata steam, mata kuyu. So dia mengalami masalah untuk buka mata, tak boleh nak buka mata. Dan anak mata dia tak boleh nak bergerak. So ni antara tanda-tanda envenomasi. Ya. Ada juga mangsa macam contoh kalau kena gigit dengan ular laut ya. Air kencing dia akan jadi warna hitam. Sebab apa? Sebab dia punya sel daging tu dia pecah. Jadi menyebabkan keadaan kita panggil sebagai rhabdomyolysis lah. Ya. Dan juga dia juga boleh menyebabkan gangguan pada saraf. Ya.
Untuk ular seperti ular kapak, dia menyebabkan pendarahan yang serius. Ya. Jika tidak dirawat dengan betul, ia juga boleh menyebabkan pendarahan dalam kepala dan juga kematian. Ya. Okey. Untuk sesetengah ular, contoh macam ular tedung dan juga ular senduk tu, dia boleh menyebabkan kita panggil sebagai bisa setempat. Bisa setempat boleh menyebabkan kecederaan pada daging. So dia menghasilkan lepuhan dan daging juga dia boleh jadi macam hancur macam tu. Keadaan ini juga kita panggil sebagai dermonecrosis ataupun kematian tisu setempat. Okey, macam mana kita nak bagi rawatan pertolongan cemas untuk orang yang digigit ular ni? So basically untuk kita punya society, Malaysian Society Toxinology ni, kita recommend 3 langkah saja untuk orang awam supaya tak confuse. Yang pertama, kita bawa bertenang. So bawa bertenang ni sebab kita nak kurangkan risiko untuk bisa tu merebak ke bahagian anggota tubuh yang lain. Yang kedua, kita kurangkan pergerakan pada anggota badan yang digigit. Dan yang ketiga, kita bawa mangsa ke hospital dalam keadaan yang segera. So biar doktor yang nilai kecederaan tu. Tetapi katakanlah jika mangsa tu dia tak sedarkan diri dan tak ada tanda-tanda kehidupan, kita kena buat CPR ataupun cardiopulmonary resuscitasi. Ataupun yang CPR ni orang awam kena belajarlah ya. Kena ambil inisiatif untuk ikut kelas yang mengajar CPR. CPR ni biasa ada yang free, ada yang berbayar. Ya? Okey. Kalaulah seseorang tu terkena bisa semburan ular masuk dalam mata, apa yang kita kena buat? Kita kena basuh mata tu menggunakan air bersih yang mengalir. Sekurang-kurangnya 5 hingga 6 liter lah. So yang ni adalah jangan lakukan. Pertama ni jangan bawa pergi bomoh, jangan toreh luka. Ya? Ada yang ekstrim lagi yang bakar kawasan luka tu, yang tu tak berkesan lah. Ya? Yang keempat, kalau kita tengok cerita-cerita Tamil dulu, dia suka gigit dan juga hisap. So ni tak berkesan, jangan buat. Dan juga ni pun pengaruh daripada cerita Tamil juga, kena gigit dengan ular je pergi ikat dekat kaki. So ikat jangan buat, dia tak berkesan. Cukup untuk kurangkan pergerakan sahaja. So jangan letak apa-apa serbuk dan sebagainya. Yang alat ni, kalau dulu kan dia famous, orang selalu jual. Dia kata untuk extract venom. So dia macam alat bekam macam tu untuk buang bisa ular. So alat ni pun sebenarnya tak berkesan, tak perlu guna. Ya? So gambar yang akhir ni jangan buat. Tapi kalau perasan gambar saya tu nakal, saya pergi pegang ular. Tapi untuk orang awam yang tak ada belajar pasal macam mana nak handle ular ni, jangan pegang ular tu. Kalau ular tu ada dalam rumah, kita macam perlahan-lahan untuk kita berundur saja. Ya, jangan directly pegang ular tu. Alright, so settle pasal gigitan ular. Saya pergi pula kepada sengatan Hymenoptera. So Hymenoptera ni terdiri daripada kita punya lebah, kita punya semut, kita punya tebuan. Kalau kita perasan dekat media, kadang-kadang ada banyak kekeliruan yang timbul berhubung spesies lebah, penyengat, tebuan. Kadang-kadang gambar tu dia tunjuk gambar lebah, tapi di bawah tu dia panggil penyengat. Ada yang tunjuk gambar tebuan, tapi dia tunjuk lebah. So kekeliruan ni kadang-kadang menyebabkan bagi saya susah pada orang awam. Jadi saya tak nak orang awam ni keliru. Biasanya kita panggil benda ni tak kisahlah, tebuan ke, penyengat ke, semut ke yang gigit, cara rawatan dia tu kita rawat sama saja. Ya? Kadang-kadang ada juga mitos yang cakap kalau kena sengat dengan lebah ni dia tak berbisa, tak kick, dia kata. Tak cukup untuk menyebabkan kematian. Tapi kalau kena dengan tebuan tanah boleh menyebabkan kematian. So dia tidak betul sepenuhnya lah. Ya? Macam contoh setiap serangga ni dia punya kandungan bisa dia tu dia tak sama. Kadang-kadang dia bergantung kepada dia punya pemakanan, bergantung kepada faktor geografi dia. Ya. Ada lebah yang kena seekor je boleh mati. Ya. Ada yang kena sengat 100 ekor lebah pun tak mati. So kita tak boleh nak generalizekan benda tu. So kita kena nilai. So yang terbaik sekalinya adalah untuk kita buat rawatan first aid dan datang ke hospital. Okey, sengatan Hymenoptera ni
dia bisa Hymenoptera ni dia sangat kompleks ya. Dia kadang-kadang macam saya cakap tu kadang-kadang dekat kalau kena dekat lebah kalau kena dengan tebuan dekat lah datu ni mungkin dia tak sama dengan tebuan dekat di Semenanjung. Sebab mungkin dia ada macam plus-plus sikit bisa dia. Contoh Myvi ada Myvi Extreme, Myvi biasa ya. Tetapi secara umumnya sengatan tu boleh menyebabkan pertama adalah alergik ataupun anafilaksis lah ya. Yang kedua boleh menyebabkan rasa sakit berlampau. Dia boleh menyebabkan pembengkakan setempat, boleh menyebabkan sel daging jadi pecah yang kita panggil sebagai rhabdomyolysis, kegagalan buah pinggan dan juga kematian lah. Ya. Okey, untuk semut pula, semut ni dia asal daripada kumpulan yang sama juga dengan lebah dengan tebuan. So, sesetengah semut mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan bisa juga. Ya. Memang terdapat kematian direkodkan akibat sengatan oleh semut api. Ya. Tetapi majoriti gigitan semut tidak menyebabkan masalah yang serius je lah. Ya. Alright. So seterusnya adalah gigitan labah-labah. Ya. So kalau gigitan labah-labah ni, bila seorang tu kena gigit, dia akan jadi Spiderman. Tetapi itu kalau labah-labah yang radioaktif lah dalam cerita Peter Parker. Tetapi kalau labah-labah Malaysia ni kebanyakannya secara amnya tidak berbisa. So kebanyakannya kalau kena gigit dengan labah-labah ni banyak dia menyebabkan cuma sedikit rasa sakit lah. Kecuali kalau ada 2 spesies saja yang dekat Malaysia yang sedikit menimbulkan orang kata apa ada bisa yang sikit lah. Contohnya kita panggil sebagai brown widow spider ataupun Leptrodactylus geometricus tu. So boleh menyebabkan rasa sakit menampau. So rawatan first aid dia macam biasa kita boleh letakkan ais, ya, boleh cuci luka, kurangkan pergerakan, dan kalau kita punya suntikan anti-tetanus tu kita tak up to date, boleh pergi hospital untuk dapatkan suntikan anti-tetanus. Dan juga analgesia ataupun ubat tahan sakit biasalah ya. Kalau ada Panadol pun dah cukup lah ya. Tapi kalau rasa sakit tu masih tak settle juga dah makan, pergilah ke hospital. Alright, seterusnya adalah kalajengking ya. Secara amnya kalajengking dekat Malaysia ni tak berbisa ya. Tapi kita pernah dapat kes lama dah bertahun-tahun dulu di mana dia menyebabkan kesan setempat lah. Kesan setempat ni maksudnya bengkak ya, dan juga sedikit gangguan pada sistem saraf lah. So rawatan dia pun sama saja ya. Okey. Seterusnya adalah sengatan lipan. So secara amnya bisa lipan ni dia tidak cukup kuat untuk membunuh. Tetapi ada kes yang direkodkan, tak banyak lah, tapi bukan dekat Malaysia. Dekat negara lain, di mana ada kanak-kanak yang disengat oleh lipan dan juga boleh meninggal dunia. So setakat ni yang saya jumpa antara serangga-serangga ni, bagi saya lah yang saya perasan sengatan lipan ni memang sangat kuat dia punya rasa sakit dia. So majoriti pesakit saya yang dapat kesakitan melampau akibat sengatan serangga ni adalah disebabkan sengatan lipan lah. So memang sampai tahap kita terpaksa bagi ubatan sakit yang kuat. Contoh macam morfin ya. So rawatan dia pun sama saja, kalau buat ais, cuci luka, pembebat, ya, analgesia, kalau sakit tu tak terkawal, datang hospital. Ya. Okey, yang seterusnya adalah kumbang. Yang kumbang ni saya saja letak dalam slide ni sebab ramai orang salah faham. So kalau dekat Kelantan dia ada banyak cali ataupun roof beetle. So sebenarnya kumbang ni dia tidak menyebabkan envenomasi. Dia bukan haiwan berbisa. Tetapi sebaliknya dia merembes cecair. So daripada badan dia, daripada mulut dia. So rembesan cecair ni dia menyebabkan alergi yang teruk kepada manusia. So kumbang dia bukan berbisa tetapi dia menghasilkan cecair rembesan. Tu salah faham lah. Saya saja je nak letak slide ni. Alright. So gigitan sengatan haiwan marine, saya rasa ada masa untuk kita rehat sekejap. Saya tunjuk video lah.